Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, para penonton yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati, juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersiaran daripada surah An-Nur, Bandar Puteri, Klang. Insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita akan sambung pengajian daripada kitab kita, insya-Allah, Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ya tuan-tuan yang baru masuk, tolong yang pertama sekali saya nak dapat information berkaitan dengan clear tak clear. Jelas tak jelas, tolong type tengok nak tengok. Kalau jelas terang okey dan tolong share dengan rakan-rakan anda. Kita tak boleh ceramah dekat kawan, kita share dengan kawan, share dengan keluarga. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayatan. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kita nak sampai tak boleh, maka kita like, kita share. Kita forwardkan kepada rakan-rakan. Zaman sekarang senang. Zaman para sahabat Nabi dulu, dia kena hafal, dia kena satu-satu hafal, kena dia pergi rumah para sahabat yang lain untuk ajar satu demi satu. Zaman kita sekarang sekadar kita share. Kita like dan kita share Facebook ini. InsyaAllah sound okey Ustaz? Alhamdulillah. Okey, terima kasih feedback InsyaAllah. InsyaAllah sahabat-sahabat tolong share-sharekan dan kita akan mulakan tajuk kita malam ni. Kita sambung kitab kita muka surat 127. Tajuk kita malam ni, wajib menyempurnakan kesucian sebelum solat. Nak solat jangan main waste solat aja. Kita tak suci badan jasad, kita tak suci, kita ambil wuduk tak clear, kita ambil wuduk tak sahih ataupun tak sempurna, jangan. Jadi sebab itu kita wajib sempurnakan kesucian kita sebelum solat. Sebab dia kata antara syarat memelihara solat dan mendirikan solat ini adalah menyempurnakan kesucian yang menyeluruh terhadap badan, pakaian dan tempat solat. Allahu Akbar. Banyak orang solat dalam rumah, dia bela kucing, kadang-kadang kucingnya kencing, dia main solat aja. Kadang-kadang dia ada baby, anak dia kencing merata, dia main solat aja. Allahu Akbar. Jaga-jaga, jangan ada tempat solat kita ni, jangan ada najis, bau najis, ada kencing, ada tai, ada tai cicak, ada tai burung dan sebagainya. Pakaian kita confirmkan ia suci, buruk tak apa, tapi suci. Bersihkan pakaian kita. Kadang-kadang ada orang dia rendam pakaian dia sekali, baju mak, baju anak, baju kencing anak letak dalam satu besen, rendam sekali, maka seluruh pakaian tersebut sudah bertukar jadi mutanajis. Kemudian dia masuk dalam mesin basuh yang samalah, kadang-kadang dia tidak bilas dan sebagainya. Akhirnya dia sidai pakaian, nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia sudah kena pakaian yang dipanggil mutanajis. Sebab tu jagalah. Sebab itu sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? At-tuhur miftahus salah. Nabi kata anak kunci kepada salat itu adalah suci. Nabi kata at-tuhur, kesucian itu adalah anak kunci. Kita nak masuk rumah kena ada kunci. Jadi kalau kita ni kunci tak bawa, tak boleh masuk rumah. Kita masuk solat, anak kuncinya kejayaan solat itu, anak kunci penerimaan solat itu, anak kunci kejayaan solat itu diterima atau tidak di sisi Allah adalah tuhur, yakni kesuciannya. Dan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata at-tuhur syatrul iman.
tuhur atau kesucian itu adalah sebahagian atau separuh daripada keimanan. Maknanya orang yang beriman ni dia tak payah suruh. Dia automatik orang beriman, dia tak berkenal dengan najis. Orang beriman ni, dia solat ke tak solat ke, dia tak suka duduk di dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis. Rumahnya suci insya-Allah, pakaiannya suci insya-Allah. Dia tak boleh duduk dalam situasi yang ada najis. Dia suci selalu. Ini orang beriman. Tanda keimanan yang terselah, yang membezakan orang beriman dengan orang yang kafir. Orang kafir kadang-kadang dia kencing tak basuh, dia berak pun tak basuh. Kadang-kadang ya Allah, ya busuk kencing pakaiannya, dia relax, lamba je. Astagfirullahalazim. Betul orang Islam dia berbeza. Baik, antaranya lagi selain daripada jaga kesucian tadi, basuh bersih dengan air yang suci, lagi menyucikan. Ni kita kena belajar bab air ni. Ada orang dia masuk dalam tandas, ada air duduk dalam baldi. Air dalam baldi itu dah dicelup orang, dah terpocik macam, dia ambil, dia basuh. Kemudian dia pergi ambil wuduk, dia solat. Ini tidak sah. Air mustakmal tak boleh digunakan untuk bersuci. Dia boleh basuh, tapi kena ambil air lain pula topak bagi bersih kan, insya-Allah. Baik, kemudian antara lagi ialah meratakan wuduk ke seluruh anggota badannya. Ini bila ambil wuduk, kena pastikan wuduk itu sempurna. Wuduk ni satu juzuk daripada anggota badan, anggota wuduk. Muka contohnya, dia ambil wuduk, dia sapu sini je kat depan, sebelah sini saiben ni kan, sebelah ni, sebelah sini ni, dia sebelah ni, dia buat dia aja, di belah ni tak basah kan, janggut tak kena. Allahu akbar, maka wuduknya tidak sah. Ni dia ambil wuduk ni, tangan dia ni sampai siku tak basah, wuduknya tidak sah. Dia ambil wuduk lagi, kakinya dia basuh ke atas je, buku lali tak kena, belakang ni tak kena, tak sah. Ini tempat yang bakal dibakar oleh api neraka kerana wuduk tidak sah, tidak sah solatnya. Allahu akbar. Baik, itu pastikan anggota wuduk kita sempurnakan. Jangan kelang kabut nak ambil wuduk ni. Ambil jangan sampai was-was, tapi pastikan gosok, bubuh air dalam tangan gitu, letak dekat atas, tarik kan. Jangan angkat selagi belum kena, meratakan. Jadi kena lah. Walaupun sikit air kena, insya-Allah kita letak dalam tu, kita letakkan dalam kolam tu, kita buat gitu kan. Kita confirm memang kena punya lah, insya-Allah kan. Pastikan. Baik, kemudian lagi kita basuh 3 kali. 3 kali ni sunat. Yang pastinya 1 kali itu wajib. Mesti. Tapi 3 kali ni sunat. Kita jangan kata sunat aja. Sebab ramai orang tidak sempurna ibadat kerana sunatnya dia tak buat. Dia ibarat anak kita ambil periksa lah. Bahasa Malaysia dapat pangkat lulus saja, lulus. Tapi nak buat apa lulus saja? Tentu kita nak kepujian. Takat dapat kepujian 6, 5 kan, kita nak, tak nak, kita nak anak kita dapat A. Nak A plus kan, contohlah. Kita tak nak CD, kita tak nak. Ada tak orang masuk periksa, saya E pun okey Ustaz, asal lulus sudah. Solat kita tak nak pangkat kita dapat C, dapat D, tak nak, kita nak dapat pangkat A. Sebab itu kena buat benda yang sunat, jangan sunat aja. Pastikan sunat itu ditunaikan, kerana itulah markah pahala yang akan menambah baikkan ibadat kita di sisi Allah. Kemudian tanpa was-was. Orang was-was dalam tandas ni, jaga-jaga. Was-was ini akibat daripada permainan syaitan. Biasa orang buat ni sebab apa? Sebab dia tak follow cara yang ditunjukkan oleh Nabi ketika ambil wuduk. Yang Nabi suruh kita celup tangan tu, angkat, letak gini, sapu kan, kita buat gitu, sapu. Kan mana jadi? Sebab itu kita follow jejak langkah apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan jangan duduk lama-lama dalam tandas. Kalau boleh ambil wuduk, jangan dalam tandas, di luar tandas. Kan, rumah kita selalu terpaksa ambil lah, sebab tak ada pipe. Kalau ada pipe, ambil kat luar supaya syaitan tak ganggu kita. Dan juga tanpa membazir. Nabi pesan kepada kita, tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi sekalian, kalaupun kita berwuduk dalam sungai pun Nabi tak bagi kita membazir. Ulama-ulama memberi fatwa, kalau kita pergi ke masjid, kita bazirkan air masjid itu, ambil wuduk pun berdosa. Sebab itu bukan air kita punya. Air yang kat rumah kita dalam sungai mengalir pun makruh.
Tapi kalau membazir kena bayar banyak, itu haram. Ya, kita basuh kaki bu habis. Meter air naik banyak, kita derma RM1 seminggu. Kita datang sekali ambil wuduk beringgit-ringgit habis. Allahu Akbar. Pastikan sidang penonton yang dikasih sekalian, kita cuba ya, jangan membazir. Ambil wuduk elok-elok kan. Sebab tu orang Arab dia ambil wuduk tak macam Melayu. Melayu ambil wuduk satu baldi. Orang Arab satu botol, boleh insya-Allah kan. Kita kalau negara Arab boleh pula kan. Kita tengok pipe dekat Arab Saudi tu, airnya slow, boleh ambil wuduk. Tapi kalau pipe kat rumah kita, ya Allah, boleh masuk kereta dengan wuduk tu. Allahu Akbar. Kita betulkan tuan-tuan. Lagi dia kata sebab was-was dalam kesucian dan solat itu daripada syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang datang mendatangkan was-was ke dalam hati manusia. Sebab tu kita ni kena doa supaya Allah Ta'ala pelihara kita baca surah ni selalu, insyaAllah. Jangan baca lantandas, baca surah ni waktu lain. Kita nak tidur pun kita baca, kita nak masuk dalam rumah kita baca, masuk kenderaan kita baca selalu, supaya Allah pelihara kita daripada waswasil khannas, ya, gangguan syaitan yang datang selalu untuk mengelirukan kita. Baik lagi dia kata syaitan ni mengelirukan orang-orang yang cetek ilmunya dan lemah otaknya. Allahu Akbar. Kata Tok Guru ni, kalau kita kena penyakit was-was ni, kita orang lemah otak. Allahu Akbar. Orang wadah ya. Kadang-kadang kita rasa kita alim dah. Kalau kena was-was ni, kena juga kita. Mana lemah otak lah tu. Allahu Akbar. Ini kena minta kepada Allah SWT bantu kita. Dia kata setengah para salafus soleh berkata, ya, dia kata was-was itu ditimbulkan oleh kejailan tentang perkara-perkara yang sunat ataupun bebal dalam otak. Sunatnya apa? Sunatnya ialah wuduk kena 3 kali. Dengan syarat kali yang pertama sudah selesai. Macam mana sempurnanya 1 kali? Iaitu meratakan air itu kena pada anggota wuduk. Kita celup air itu dalam kolah tu, kita letak tangan gini, kita sapu sekali kan. Kita sapu. Selagi tidak terangkat tangan, air mengalir, maknanya sah. Kalau angkat, itu mustakmal. Kan senang kan, kita letak bawah pipe tu, air mengalir kan, kita sapu lah. Sapu ni selatkan ni, ini selat. Sebab tu kita sapu ni confirm kena. Memang kena. Ini dah basah baju, tak tentu lagi kena tak kena. Astagfirullah. Dan kena kira sekali ni, dengan sekali tarik, kena pada semua anggota ni, sekali selesai, itu kira sekali. Jangan ulang-ulang. Sekali kedua, kali tiada cukup. Jangan 4 kali, 5 kali. Allahu Akbar kan. Sebab tu orang bebal ni, orang tak dengar cakap, orang tak mengaji, dia akan buat berkali-kali dan berkali-kali. Allahu Akbar. Lagi dia kata ada pun mazhab salaf dalam mengurus kesucian ialah tertib yang terpuji dalam segala cara-caranya. Ya, sebab mereka lah yang patut menjadi contoh dan tauladan. Kita ni follow ulama salaf. Ulama salaf ni maksudnya ulama dulu-dulu. Imam Malik rahimahullah, orang salafus salih. Imam Abu Hanifah, ya, imam kita Asy-Syafi'i. Ada orang ya, dia komen, dia tu perlu ke kita ikut mazhab Imam Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Saya kata, daripada kita duk fikir nak ikut tak ikut ni, kalau kita tak ikut imam-imam yang terdahulu, kita nak ikut imam yang kemudian ni. Mazhab orang yang takat belajar gitu gini, dia dakwah dia lebih pandai sunnah Nabi daripada orang ni. Baik, kita tak payah ikut orang yang kemudian mutaakhirin ni. Kita tinggal mazhab yang utama dulu, nak ambil mazhab dia pasal kan. Walaupun mungkin dia perasan dia alim lah sebab dia ada PhD apa semualah ya, tapi saya yakin Imam Syafi'i terlebihlah alim daripada dia ya. Saya yakin Imam Abu Hanifah terlebihlah alim daripada dia. Saya yakinlah. Saya tak alim lah. Lepas tu saya follow Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab dia hafal Quran, dia hafal hadis ratusan ribu, dia pandai bahasa Arab, dia pandai kaedah istinbat hukum daripada hadis dan Al-Quran. Kita ni baca Quran pun tak faham kan. Allahu Akbar. Ada setengah orang tu dia sombong dengan ilmu, dia rasa hebat, tak payah bermazhab, dia baca ayat Quran pun tajwid lintang walpukang. Itu baru kira tajwidnya, belum kira bahasa Arabnya macam mana kaedah istinbat hukum. Dan kita ni sombong dengan ilmu yang sedikit.
Baik tu kita baliklah ikut salafus soleh, ulama-ulama yang awal-awal dulu yang sangat alim. Habis sekarang pun ulama sekarang ni alim lah, tapi tak sampai lah macam ulama dulu daripada sudut kealiman. Habis kalau benda fatwa-fatwa terkini ikutlah ulama kemudian kan. Tapi mereka ini adalah orang yang walaupun mereka itu adalah ulama-ulama zaman sekarang, mereka tetap mengikut kita panggil kaedah ulama-ulama fiqh yang terdahulu. Mereka tak pernah keluar pada mazhab. Mufti-mufti kita di Malaysia ni, alim-alim belaka, mereka tetap mengeluarkan fatwa berdasarkan garis panduan istinbat kaedah daripada ulama mazhab Syafi'i zaman berzaman. Ya, walaupun fatwa dia tentang COVID ni contohnya, kita kata zaman Imam Syafi'i tak ada COVID, tapi kaedah istinbatnya lebih kurang. Zaman Imam Syafi'i mungkin zaman dia ta'un kan. Jadi kaedah ta'un itu lebih kurang je. Kaedah-kaedahnya diguna pakai untuk istinbat fatwa-fatwa yang mutaakhirin. Baik, jadi dia sebut ulama-ulama salafus salih, kita nak follow mereka. Antara amalan mereka yang kita nak ikut, mereka ini selalu tajdidul wudu'. Ulama ni hebat ya. Setiap kali solat mereka adalah memperbarui wudu'. Mereka ambil wudu' semula. Ya, dia tak biar wudu' dia lama gitu. Ya, tajdidul wudu', ya, mereka selalu memperbarui wudu' setiap kali solat. Ini hukumnya sunat. Ya. Ulama-ulama dulu mereka jarang duduk dalam situasi tak ada wudu'. Selalu mereka duduk dalam situasi yang ada wudu'. Ini ulama-ulama. Salah satu amalan Abu Hurairah, amalan daripada amalan Bilal ibn Rabah. Ni cerita Bilal ibn Rabah. Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi bersabda, aku dengar tapak kaki Bilal ibn Rabah berjalan di dalam syurga. Nabi cerita kepada sahabat-sahabat. Bila sahabat-sahabat Nabi yang lain dengar cerita ini, mereka bertemu dengan Bilal. Mereka tanya kepada Bilal, apakah amalan dia yang berbeza dengan sahabat yang lain? Apa amalan Bilal? Bilal kata sama. Baca Quran sama, tajwid sama. Cuma Bilal ni suara dia merdu lah, sedap. Ada orang kata Bilal suara biasa-biasa. Jangan. Rasulullah sangat pandai memilih qari, memilih ahlinya. Ya, dia qari pilihan Rasulullah. Tentulah dia paling merdu. Ada orang pelekeh, dia kata Bilal suara biasa aja, dipilih oleh Nabi. Astaghfirullahalazim. Ya, kalau ada panel pemilih zaman sekarang, saya pernah jadi panel pemilih imam-imam. Bila Jabatan Agama Islam suruh saya pilih test imam-imam, takkan saya nak pilih imam yang tak sedap, takkan yang tak qari. Tentu saya test suara, tajwid dia apa semua, sebab nak boleh jadi imam kan. Allahu Akbar. Saya pilih, saya bukan orang hebat. Nabi SAW dia pilih, dia orang paling hebat. Dia boleh tengok muka ikhlas tak ikhlas, dia boleh tengok. Takkan Nabi SAW tak pandai nilai sahabat dia? Berapa ramai para sahabat Nabi pilih orang yang dilantik menjadi Bilal, dia adalah Bilal ibn Rabah, muazzin dia. Tentulah ada banyak keistimewaan pada Bilal. Tentulah orang buat kajian, rupanya Bilal ni suara dia paling tinggi. Ya, martabat suara dia di Bilal, dia muazzin dia, suara paling tinggi. Ya, lagu yang dia bawa memang paling sedap lah. Ya, tapi gaya dia lah. Ya, saya orang tanya, ustaz macam mana suara Bilal, saya tak pernah dengar. Ada orang mendakwa Bilal ini dia azan, lagu dia lagu Husaini. Wallahualam. Saya tak pernah dengar, saya tak pernah bermimpi bagaimana corak ni. Tapi ada orang dia masukkan dalam Facebook alunan gaya yang dialunkan oleh Syekh Toha Al-Fashni daripada Mesir. Dia kata ini gaya Bilal ibn Rabah. Wallahualam. Saya pun tak tahu. Boleh jadi dia orang ini bersanad-bersanad. Tapi Bilal ni kalau kat Mesir dia alunan dia lebih kurang. Boleh jadilah sampai ke atas. Dia pernah dengar alunan itu boleh tok nenek dia. Memang azan muazzin Mesir sedap-sedap kan. Wallahualam. Syria. Ya, Bilal menjadi seorang pahlawan selepas daripada Nabi SAW wafat. Bilal tinggalkan jawatan Bilal di Madinah dan berkelana ke Syria. Di sana dia mengajar orang Syria. Dia berjuang bersama dengan mujahidin di Syria. Ni cerita Bilal lah kan. Ada lagu yang Arihna ya Bilal kan. Ada pernah lagu Ustaz Raja Suhaimi. Ya, Raja Suhaimi yang buat lagu Arihna ya Bilal kan.
lama mimpi. Bila bermimpi Nabi SAW, jumpa dia dalam mimpi, wahai Bilal, kamu tak ingat ke aku ke? Lama tak balik ni. Lama Bilal tu jaga-jaga daripada mimpi terus. Dia kata kat rumah dia siap, keluarga dia siap, kita bertolak ke Madinah. Nabi panggil aku balik, kan? Terus dia baliklah malam tu bertolak. Dalam perjalanan sampailah berapa hari berjalan, wallahualam, sampai dekat Bilal. Cucu Nabi tengok-tengok Bilal, dia peluk, dia kata arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, lapangkan dada kami nak dengar suara kamu. Bilal tu cerita arihna ya Bilal, kan. Bilal bin Rabah ni, dia pun sebab cucu Nabi minta sahabat lain dengar, dia balik suruh dia azan, dia pergi azan tak sempat habis, jatuh dia. Dia azan Allahu Akbar tu, air mata berlinangan sebab dia teringat lepas dia azan Nabi akan jadi imam, teringat pada Nabi, akhirnya jatuh Bilal ibn Rabah. Dia cerita arihna ya Bilal. Allahu Akbar. Dia tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Bilal ni orang tanya dia apa amalan utama, dia kata sama dengan sahabat, cuma aku ni aku tak pernah, kata Bilal, habis wuduk, batal wuduk, melainkan aku akan habis wuduk yang baru. Dia mengekalkan wuduk. Allahu Akbar. Ini satu tabiat orang soleh yang kita kena ikut, ya. Kita kat masjid duduk tahan wuduk lama, nak kecil pergilah kecil. Ada orang dia kata hebat ulama dulu satu wuduk kekal. Saya kata tak hebat. Ulama dulu mana ada satu wuduk, 5 kali 5 wuduk. Ada baru ni ada satu penceramah, dia kata tengok ada orang yang wuduk satu wuduk bertahun-tahun. Mengarut, tuan-tuan, kan. Ni cerita merapu semua. Ulama salafus salih, mereka 5 waktu 5 wuduk. Sebab ambil wuduk itu adalah satu kehormatan, satu kemuliaan, yang satu pahala. Setiap kali wuduk, air wuduk akan mengalirkan bersama dengan kita dosa-dosa. Lepas tu kita tak batal, kita tajdid wuduk. Kita batal, tajdid juga, ambil wuduk yang baru. Jangan kita solat dalam keadaan menahan kencing, makruh. Menahan. Ada orang dia kata aku nak ketuk dia, cepatlah Tok Bilal, cepatlah Tok Imam. Astagfirullah. Nak ketuk, pergi ketuk dulu. Nak berak, pergi berak dulu. Baru kita solat dalam tenang, baru datang khusyuk. Ini Tok Bilal muka berkerut je, sebab tadi azan pun nak ketuk dah. Tok Imam sakit perut, Allah makmum ni dah nak curi tahan solat. Masing-masing solat dalam keadaan makruh dan silat-silat boleh batal. Hilang khusyuk dia. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, waktu solat ni, masuk solat baru, pergilah perbaharui wuduk, kan. Supaya kita tetap dalam tenang, dalam suasana yang bila ambil wuduk ni, tuan-tuan, mengantuk pun kurang, dia akan jadi jaga, dia akan jadi segar, tuan-tuan, insya-Allah. Baik, itulah amalan yang mengandungi berbagai manfaat, segar, amalan yang bermanfaat, barakah, menghilangkan apa, kotoran, menghilangkan dosa. Yang paling pentingnya ambil wuduk ni ikut sunnah, Allahu Akbar. Dan bila kita buat apa yang mendatangkan barakah ini, insya-Allah solat kita pun berkat. Baik, adalah diberitakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ni kalam Allah, wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia kata, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi tahara fala talumanna illa nafsak. Tuan-tuan, kalaulah kamu ditimpa musibah padahal kamu tidak bersuci, maka janganlah kamu mencela melainkan diri kamu sendiri. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, nak pergi meminang. Orang dulu-dulu jahatnya, dia akan sihir pengantin, dia akan sihir. Ni bukan semualah, ada kes pernah berlaku. Orang yang datang meminang itu akan ditujunya santau dan sebagainya. Ada sahabat saya, tuan-tuan, sahabat saya ni kena sihir, dan wakil yang pergi meminang itu balik daripada Minang, balik muntah darah, mati, tuan-tuan, kan. Allahu Akbar. Sebab waktu Minang tu ada dalam proses tu diuji, dites. Ini ustaz, malam tu dia telefon saya, dia cerita macam-macam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sihir pemisah kena, sihir pemisah kerana orang berkenan dekat dia asalnya, dan dia tak nak. Bukan orang lain, dia kata dia kenal, tapi dia anggap macam keluarga dia, macam kakak dia, macam mak angkat dia, macam mak dia. Jadi dia rasa tak elok lah dia nak kahwin.
Tapi oleh kerana tu berkecil hati keluarga ni. Itu Allah Alam. Berarti kita kalau orang sihir ni kita tak kenal siapa sebenarnya. Tapi dia cerita kat saya lah. Dia kata, tapi bila pergi Minang, keluar pergi Minang tu, dia rasa pelik. Dan orang yang wakil tu sihat elok je. Balik Minang muntah darah. Lepas muntah darah mati kena santau. Allahu Akbar. Siapa santau? Allahu Alam. Ada kes tuan-tuan macam-macam. Sebab itu kita nak keluar apa-apa urusan, maka ambillah wuduk. InsyaAllah, wuduk itu silahul mu'min, senjata orang yang beriman. Allah kata kat Nabi Musa, kalau kau kena, kau jangan marah ke orang lain. Itu salah kau. Nak ambil wuduk balas kan. Allahu Akbar. Itu peringatan dekat Nabi. Kan? Ya, Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Sebab apa dia Nabi? Ya? Salah seorang daripada Nabi-Nabi yang ulul azmi. Di kita ni, bukan Nabi ya. Kita kena follow lah jejak langkah Nabi. Ya, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, mereka sentiasa mengekalkan wuduk. Malah kita Nabi wuduk. Saya pernah jumpa ada orang tanya saya, Ustaz, ada tak mazhab yang mazhab ini boleh kita pegang Quran tanpa wuduk? Astagfirullahalazim. Ada saya pernah jumpa satu imam. Imam ni kata kalau kita solat jemaah untuk solat jenazah tak payah wuduk. Astagfirullahalazim. Mana ada ini semua mazhab jahiliah belaka ni kan. Mazhab jahiliah. Dia kata dia tak mengaji lah. Kadang-kadang di kampung tu orang lantik dia jadi imam. Ni kisah benar. Dia kata sampai-sampai dekat surau orang dah nak solat jenazah. Kan? Orang nak solat jenazah. Jadi nak ambil wuduk lambat. Cepat-cepat. Tak payah ambil wuduk lah. Tak payah ambil wuduk main solat jenazah. Apa juga solat sunat atau fardu, wajib kita berwuduk. Kan? Yang tak wajib ambil wuduk ialah jenazah je. Dia tak payah sebab dia diwudukkan oleh orang lain. Kalau jenazah masih boleh ambil wuduk, maknanya tak sah solat jenazah. Ingat tu tuan-tuan ya. Ada orang tanya, Ustaz, apakah jenazah ambil wuduk? Jenazah ni kalau dia boleh ambil wuduk, maknanya haram kita mandikan dan kapankan dia. Dan punyikan sebab dia masih hidup. Jadi kita ni yang uruskan jenazah ni, kita wajib mandikan ya, mandikan dia apa semua. Kemudian kitalah yang wudukkan dia ya, ataupun kalau tak boleh wuduk, tayamumkan dia. Itu kita ya. Jadi orang nak solat jenazah wajib ada wuduk ya, wajib, tak kira sebab dia juga adalah solat. Jangan pula kata solat jenazah tak apa ke Ustaz, solat sunat tak apa ke Ustaz. Tak, kita kena ada wuduk. Baik. Jadi selain daripada itu, ada banyak riwayat lain yang sahih menyatakan bahawa sesiapa yang berwuduk serta memperelokkan wuduknya akan gugurlah seluruh dosanya. Seluruh dosanya daripada anggota-anggota wuduk itu. Baik, Nabi sebut, Nabi kata man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu. Ya, Nabi sebut ni, bukan saya sebut. Nabi kata man tawadda'a, barang siapa yang berwuduk ia. Ni bahasa kitab lama. Barang siapa yang berwuduk ia, fa ahsanal wudu, maka disempurnakan akan dia akan wuduk itu. Dia berwuduk dengan sempurna. Fa ahsan, mana wuduk yang tercantik, wuduk dengan sempurna. Kharajat khatayahu, maka keluarlah khatayahu, dosa-dosanya mengalir bersama dengan wuduk. Sebab tu rugilah orang yang tak suka berwuduk. Alasan sejuklah ni semua karut setan ni tuan-tuan. Alasan tak nak mandi wajib, tak nak berwuduk, ini syaitan main perasaan kita. Malah nanti kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Syaitan ni dia kontrol kita macam-macam cara. Sebab itu saya pernah ada pengalaman di sekolah. Anak murid saya ni kena rasuk lah, kena kerasukan kan. Kerasukan. Salah satu cara kita nak rawat dia, ambil wuduk, wudukkan dia, bangun dia. Tengah kena kerasukan tu, saya budak perempuan, saya datang nak pegang tak boleh kan. Kita nak pegang tak boleh. Saya kata kepada kakak-kakak senior ni, tolong kamu ambil wuduk, wudukkan dia. Bila wuduk saja dia bangun elok. Ustaz, terkebil-kebil dia, cepat syaitan keluar tuan-tuan. Alhamdulillah ni insya-Allah tuan-tuan boleh cubalah kan. Kalau emergency case, wudukkan dia insya-Allah kan. Ada budak laki-laki, saya panggil sini pegang ni, kita wuduk, lepas tu kita pegang, baru kita ruqyah dia kan. Ya tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita nak buat rawatan pun kena ada wuduk supaya syaitan tak boleh attack kita. So budak-budak yang nak pegang, nak tolong-tolong kita kat sekolah tu kadang-kadang ada gangguan-gangguan ni, suruh dia ambil wuduk supaya semua orang ada power,
ada orang panggil apa tuan-tuan, imunisasi, kekuatan, power ni kan. Ini budak tu mandi pun tak, dalam keadaan wuduk pun tak, solat pun tak, kita suruh pegang, dia pula kena nanti. Syaitan kata, ni geng aku ni, tak mandi wajib. Syaitan ni kata, ni geng aku ni, solat tak sah ni. Astagfirullahaladzim. Lepas tu ambil wuduk, insyaAllah. Kita nak buat rawatan, kita wuduk, insyaAllah. Mudah-mudahan wuduk itu menjadi kekuatan kepada rohani kita. Kita nak berdepan dengan makhluk Allah yang halus, yang kita tak nampak. Kita perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ambil wuduk, kharajat khotoyahu, keluarlah segala dosa-dosanya berguguran, insyaAllah. Kita banyak dosa, lagi banyak dosa, lagi kerap kita ambil wuduk, lagi kerap kita ambil wuduk. Tuan-tuan, insyaAllah, batal ambil. Jangan kata, ustaz saya asyik kentut. Tak apa, kentut no problem. Kentut ni Allah bagi saluran kita ni, alhamdulillah tuan-tuan. Ada orang menderita tak boleh kentut tau. Jangan merungut, boleh kentut. Saya kecil kerak ustaz, jangan merungut, Allah bagi kita masih boleh kencing. Ada orang dekat hospital tak boleh kencing, terpaksa dimasukkan apa pipe tu kan, getah tu, Allahu Akbar. Kita asyik merungut je, kentut bersalah, berak pun salah, dan sebagainya. Sebab tu jangan salahkan apa-apa. Kita berubat dalam masa yang sama, kita redha dan pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batal wuduk, ambil wuduk, jangan merungut. Itu peluang untuk menambahkan pahala. Saya kena kat Mekah tuan-tuan, sejuk tak tahan, sejuk tak tahan. Setiap kali saya akan bawa jamaah, saya bagi tahu dah, saya boleh bawa 7 pusingan untuk tawaf. Kemudian masa sa'i 1 pusingan je. Lepas tu tuan-tuan boleh jalan sendiri, sebab saya akan pergi ke atas. Saya jarang dapat menyempurnakan tawaf dan sa'i. Sebab kita biasalah orang tua ni tuan-tuan, dia ada masalah, dia tak boleh tahan kencing kan. Jadi saya bagi tahu tandanya baru ni je. Pusingan pertama kita sa'i sampai hujung ni, itu hujungnya tanda. Saya akan turun ke situ. Nak follow. Tak nak follow, jalan terus. Tapi nanti ending kat sini. Tunggu saya kat sini kan. Alhamdulillah banyak jemaah yang berjaya lah Saya tak suka tuan-tuan, dalam keadaan kita tahan kencing, kita gagahkan juga. Allahu Akbar. Walaupun kita sa'i, biar kita ada wuduk. Sa'i ni tuan-tuan, dia tidak syarat sah dia wuduk, dia sunat je. Tapi kalau tawaf tak ada wuduk, tak sah. Ingat tu tawaf mesti ada wuduk. Jadi pusing-pusing, ada orang pergi kentut dekat waktu sa'i kan. Sah dia jalan terus. Eloknya kita pergi tandas, ambil wuduk dan sambung balik kan. Jadi bukan kita saja-saja nak berhenti, kita pergi ambil kesucian insya-Allah. Sebab kita dalam keadaan segar insya-Allah, dan kita mengeluarkan dosa-dosa kita dengan asbab wuduk yang kita ambil dengan sempurna tadi. Allahu Akbar. Baik. Sesudah itu barulah ia akan masuk dalam solat, sedang keadaan dirinya bersih, suci daripada segala dosa. Kita nak solat, nak minta Allah ampunkan dosa. Jadi langkah untuk diampunkan kesalahan tu, kita dah start dengan berwuduk. Sebenarnya orang pergi solat berjemaah tuan-tuan lagi untung, kerana langkah dia pergi dalam keadaan daripada rumah berjalan kaki itu, langkah demi langkah sudah pun mula delete dosa. Allahu Akbar. Sebab tu rugi orang yang tak pergi solat berjemaah. Kenapa? Sebab dia dapat solat je. Tapi orang yang pergi ke masjid, solat berjemaah, satu langkah, satu dosa diampunkan oleh Allah. Bayangkan, rumah tuan-tuan 100 langkah. Kita suka sekarang ni 100 langkah jogging, 100 langkah lari sini, 100 langkah kan. Cuba kita buat 100 langkah ke masjid. Setiap hari 100 langkah pergi, 100 langkah kita balik. InsyaAllah 100 dosa didelete waktu pergi, 100 dosa didelete sewaktu balik. Masya Allah. Ini kelebihan. Kita duduk dekat masjid, tunggu daripada masuknya waktu maghrib, kita tunggu sampai isyak. Tuan-tuan dekat Selangor banyaklah masjid tak boleh pergi kan. Sekarang ni kita kena sedih tahu tuan-tuan. Saya pun sedih tuan-tuan, live daripada kampung ni. Kan, live daripada kampung Kota Kubang Teduh, Gunung Kriang, Kedah, bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Tentulah kita dah lah sebulan sekali jumpa. Lepas tu kena pula tahun ni asyik
online je kan, tak boleh nak jumpa, online aja. Alhamdulillah masih online. Bulan depan tak tahu lagi ya. Kita selalu kena PKP ni kan, PKPB, negeri Selangor ni. Tentulah tuan-tuan nak pergi masjid tak boleh, nak pergi surau tak apa. Tuan-tuan, saya pesan selalu, jadikan rumah kita masjid. Jadikan rumah kita surau. Kita jadi imam, isteri kita jadi makmum, anak-anak kita jadi makmum. Jangan biar keluarga kita solat sorang-sorang. Jangan tuan-tuan. Rumah kita kena apa tuan-tuan, ceriakan dengan solat berjemaah. Kalau tak boleh pergi ke masjid kan, kalau boleh pergilah, tapi kita kena ceriakan rumah kita dengan zikrullah. Ada seorang rumah tuan-tuan langsung tak ada azan, setan sorak tuan-tuan, bergempita dalam rumah tersebut, tak pernah dengar azan, Quran tak dengar, zikir tak dengar. Allahu Akbar. Jadikan anak-anak kita Bilal, ya, arihni ya Bilal, kata ke anak kita. Mesti ada anak yang suara sedar, bagi abah tenang dengar suara engkau. Itu arihni lah. Ya, abah kata kepada anak, tolong azan, abah nak dengar suara engkau, tenang hati abah. Tu maksud arihni ya Bilal. Kita suka dengar lagu arihni ya Bilal. Kat rumah kita mana Bilal dia? Tuan-tuan, saya seorang guru Quran, guru Taranum kan. Saya suka sangat dengar anak saya azan. Anak murid saya azan. Saya kalau kat sekolah, saya cuba cari kan. Saya panggil, arihni ya Bilal tu saya guna untuk anak-anak murid. Sini. Tarik sikit, ustaz nak feel lagu ni. Tarik sikit, apa ustaz? Alah, lagu Taranum Nahwan. Suruh budak ni kan. Nanti kita jumpa esok. Sini. Awak punya jiarkah sedap lah. Hari ni ustaz nak dengar jiarkah kan. Esok pula cara nak buat lain seorang pula. Sini. Hijaz. Kan. Tanam Mekah apa nama? Bila azan Mekah sikit ustaz nak dengar. Kan. Suruh anak-anak murid. Suruh anak kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita ada anak sendiri, yang anak kita 3-4 orang boleh gilis, sekejap Mekah, sekejap Madinah, irama Piramli pun okey lah. Jalan azan dalam rumah kita kan. InsyaAllah ada barakahnya. Ni tak karaoke dalam rumah. Ni lagu dalam rumah. Yang main apa? Game dalam rumah. Tapi Quran tak wujud. Azan tak wujud. Mana nak datang rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tuan-tuan, jangan banyak merungut, tapi banyak muhasabah. Ya, ramai orang merungut. Bila nak habis PKPB ni ustaz, nak pergi masjid tak boleh ni ustaz, nak solat jemaah tak boleh ustaz, kuliah tak boleh ustaz. Asyik merungut je. Kita doa, ya Allah, angkat bala dari Selangor ni, angkat bala dari Malaysia ni, angkat bala daripada seluruh dunia umat Islam. Ya Allah, kami nak solat berjemaah. Ya Allah, janji dengan Allah, ya Allah, kami azan nak pergi masjid. Ya Allah, kami azan nak solat jemaah. Ya Allah, ya Allah, kami nak jadi pemakmur rumahmu. Ya Allah. Nangis tuan-tuan. Tapi jangan pula lepas habis PKPB ni tak pergi masjid pula, dan janji dengan Allah, insya-Allah ya Allah, kami nak jadi pemakmur rumahmu. Ya Allah, kami nak jadi orang yang selalu berzikir, menyebut kebesaranmu ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita masuk dalam salat bersuci, insya-Allah ada rahmat dan ada berkatnya insya-Allah. Okey, insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti sebab isyak dah nak masuk. Dah masuk pun saya tak tengok jam. Berapa jam? 8? Allah tu boleh masuk isyak lagi. Boleh sambung insya-Allah. Allahu Akbar. Lupa pakai jam tadi. Insya-Allah 8:27 kita sambung sekali lagi. Tajuk kita menyegerakan solat pada awal waktunya. Dah habis wuduk, jangan tangguh-tangguh. Ya, kita solat awal waktu. Baik. Antara yang dikatakan menjaga solat, memelihara solat, ya, mendirikan iqamatus solat ni apa maksud lagi? Menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktu. Beza antara orang yang ada kemunafiqan, munafik, dengan orang yang beriman ialah bab solat awal waktu. Munafik ni dia tak rasa apa solat lambat, relax aja. Waktu maghrib dia duduk tengok drama, ya, drama apa? Drama lah sangat. Dia tengok drama, dia drama lagi. Azan dekat masjid, dia relax saja. Main bola, dia relax, kadang-kadang memancikan, dia relax lagi, duduk sembang-sembang. Ya, duduk sembang-sembang, basuh-basuh kereta. Pada azan, astagfirullah, itu tanda ada penyakit nifak. Tanda orang penyakit nifak, dia tak rasa salah lambat solat. Solat asar lambat, subuh lagi lambat, astagfirullah. Tanda munafik zaman Nabi sebenarnya, iaitu Nabi kata asqalus salah alal munafik as-subh wal asr. Ya, solat yang paling berat munafik payah nak bangun subuh.
Munafik ni subuh pukul 8. Orang Kedah panggil subuh gajah. Astagfirullahalazim. Gajah dah bangun lama, dia tak bangun. Allah alam. Saya dulu pernah dengar waktu tu kata, apa ni hang subuh gajah? Subuh gajah. Tak tahulah gajah bangun pukul berapa ya, wallahu alam. Ya, patutnya kita bangun sama seperti ayam. Ya, ayam berkokok, kita bangun untuk mandi, untuk kita bersihkan diri kita dan bersiap siaga untuk solat subuh berjemaah, solatlah tahajud, solatlah sunat taubat. Ini sifat orang mukmin. Jadi dia kata orang yang segerakan solat di awal waktu pahalanya sangat besar. Ya, yang demikian itu juga membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan Allah kepadanya. Kita boleh bangun ni tuan-tuan, hidayah daripada Allah. Allah sayang kita. Tanda Allah sayang kita, Allah bagi kita rasa nak bangun awal. Kita dibangunkan pagi-pagi. Allahu Akbar. Saya Allah yarham bapak saya dulu, tak pakai jam tau. Amalan dia cakap, malaikat, hai malaikat, hai malaikat, gerak aku pukul 5. Tuan-tuan, sungguh ni bapak saya dulu. Dia cakap pukul 5 dia bangun. Allahu Akbar. Kami dulu duduk dalam pondok. Ya, dulu saya dibesarkan dalam pondok Titi Besi, Kepala Batah, Kedah, tuan-tuan. Bapak saya pagi-pagi dia akan bangunkan anak-anak ni, dibariskan di tepi sungai. Kepala Batah tu dimandikan di tepi sungai. Itu kenangan. Saya boleh bayang kali masa tu, saya tak ingat berapa tahun sebelum kami balik ke kampung. Itulah tempat ada pengkalan, ya. Bapak saya ada rumah kecil, pondok. Depan pondok tu ada pokok durian sepokok, ada depan tu pokok koko, ya. Saya ingat lagi tu. Bayangan saya kalau nampak bayangan tu terbayang-bayang, nampak pokok, ada pokok koko, ya, depan rumah saya tu. Sebelah tu pokok buluh, depan tu ada titi, jambatan, bengkalan kan kat situ. Itulah tempat pagi-pagi bapak saya akan cedok air itu dan dimandikan kami beberapa beradik ni supaya siap untuk pergi ke surau. Allahu Akbar. Baru ni saya pergi ke surau, tuan-tuan. Saya lalu tengok kawasan-kawasan tersebut, masya-Allah dah hilang dah pondoknya lah, ya. Sekarang dah jadi sekolah agama, dah hilang dah pondok. Allahu Akbar, sedihlah kan. Itu tempat kita dilahir dibesarkan. Kepala Batah Titi Gajah, tuan-tuan. Tapi bapak kita bangun begitulah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita telefon ada jam dinding, jam semua kita pasang berdering, jiran semua bangun, kita tak bangun. Sebab apa? Sebab kita tak dapat hidayah. Allah akan bagi hidayah harian ni, dia tak ada jam tapi dia boleh bangun, dia tahu masuk waktu. Ni hidayah daripada Allah, ni tanda Allah Ta'ala sayang kepada dia. Dan juga tanda dia sayang pada Allah. Dia sayang pada Allah. Salah satu tanda dia segerakan menyahut panggilan Allah. Macam kita lah sayang mak, ya. Kalau mak kita panggil, kita balik tak? Mak kata balik, cuti, kita akan usaha ambil cuti, ya. Kita akan berusaha macam mana pun nak balik sebab sayang kat mak. Ini macam-macam lah sama mak. Memanglah saya nak balik, tapi tu mak balik awal tahun, 3 tahun kemudian baru dia balik. Allahu Akbar. Sebab apa? Dia utamakan Allah, utama ni. Orang sayang Allah, panggilan hayya 'alas salah itu panggilan Allah kepada dia. Apa guna tuan-tuan Pak Bilal sebut nama Allah dulu kalau tidak kerana membesarkan Allah? Mana ada Bilal akan sebut wahai orang kampung datanglah ke masjid, tak ada. Bilal akan kata Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ini adalah seruan Pak Bilal atas nama Allah, guna nama Allah. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena betulkan diri kita, tuan-tuan. Panggilan azan, panggilan menggunakan nama Allah. Orang yang solat, sahut panggilan azan awal waktu, itu tanda cintanya kepada Allah. Dan kalau dia boleh bangun solat awal waktu, itu tanda Allah pun sayang kat dia. Tuan-tuan, ulama kata kalau tak boleh bangun pergi solat waktu, takutlah kita, sedihlah kita, pilulah kita, kerana ini itu tanda Allah tak sayang tau. Boleh jadi Allah bagi kat kita kesenangan, kereta besar, rumah besar, ya, dalam rumah kita macam-macam perabot perhiasan, tapi Allah tak sayang. Bukti dia, kita ni tak diberi hidayah untuk sahut panggilan Allah. Nak solat pun berat. Allahu Akbar. Nak bangun tahajud pun payah, nak bangun solat waktu pun payah. Itu tanda Allah dah benci kepada kita. Ulama kata jangan seronok tak boleh bangun. Itu kena sedih, kena pilu, kena takut. Boleh jadi itu tanda Allah dah tak peduli kita.
Ya, Allah biarkan kita bukan dalam taufik hidayah. Allahu akbar, naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi dia kata, dan membuktikan juga tentang apa lagi, ya, iaitu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, dan juga itu juga membuktikan terburu-burunya hati kita untuk menyaut dan mencari keredaan Allah. Ini orang panggil terburu-buru ni, maksudnya sungguh-sungguhnya kita untuk mencari keredaan Allah. Apa tanda kita nak keredaan Allah bersungguh-sungguh? Dengan kita saut panggilan Allah, Allahu akbar. Ya, kita nak cari sungguh-sungguh kasih sayang Allah, Allahu akbar, hayyalah solah, kita saut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, apa kata Nabi? Nabi sebut, awalul waqt ridwanullah. Semayang awal waktu mendapat keredaan Allah. Ya, orang sayang ni mula-mula dia solat awal waktu dia dapat ridwanullah. Wa akhiru afullah. Tapi orang yang semayang kemudian dia dapat kemaafan sajalah daripada Allah, tak dosa lagi. Ya, dia semayang lewat tapi dapat lagi afullah, ya. Allahu akbar. Wa innal 'abda la yusalli shalah wa lam yukhrijha an waqtiha, ya. Walama fatahu min awalil waqt khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana satu orang tu kerjakan solat dan tidak meluputkannya, maknanya Allah ampun dosa dia. Dia tak dosa lagi. Ya, tapi dia tidak dapat keredaan yang tadi ni, ridwan. Ya, macam kita lah tuan-tuan, ya. Jadi pekerja macam saya lah jadi cikgu kan. Pengetua kata deadline mesti bagi pada 30 hari bulan. Kita buat juga. Tapi 31 baru bagi kat bos. Bos kata okeylah daripada tak bagi. Tapi muka bos dah berubah lah. Sebab kita dah langgar satu hari deadline. Tambah kalau kita bagi tahun depan, lagilah bos kata, dah siap? Siap. Boleh. Kan mulalah suara bos jadi tinggi. Kita ni, Allah tak marah kalau kita solat masih dalam waktu. Allah bagi kemaafan. Tapi nak dapat keredaan Allah tu, jadi kita dapat pahala tak semacam orang yang awal waktu mendapat ridwanullah. Baik lagi, ya, tidak melambatkannya daripada awal waktu, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nabi pesan ni tuan-tuan. Nabi kata, apa juga pekerjaan dunia dan isinya itu bukan utama. Anda jadilah menteri keuangan ke, Perdana Menteri ke, nak bentang bajet ke apa semua, melambatkannya itu bukan keutamaan. Kita kadang-kadang dekat-dekat nak masuk waktu baru nak bentang bajet, baru nak meeting, baru nak mesyuarat. Kita boleh aja tuan-tuan. Boleh aja kalau orang yang betul-betul jaga waktu. Kita tengok, kita start meeting pada hari ni pukul 2. Sebab kita nak berhenti pukul 4. Nak solat waktu asar, kan? 2 jam boleh. Saja je nak pergi meeting pukul 4. Kan? Masuk waktu saja. Astagfirullahalazim. Ada setengah-setengah orang suka buat mesyuarat waktu solat. Dia kata kejap je kita start 1:30. 1:30 masuk zuhur tau. Bila lagi hayya ala solah, kita nak jawab mana? Allahu akbar. Tak apa Ustaz, kita solat dialah, meeting ni penting sangat. Seluruh keputusannya tidak akan diberkati oleh Allah. Meeting lah, karut je meeting tu. Dia akan panjang, dia akan bergaduh, tak dapat capai satu kata putus. Pukul 3 berhenti, solusi ke mana? Akhirnya habis waktu je. Solat pun lambat, perut pun lapar, hati pun bengkak, dan keputusannya tidak diberkati oleh Allah. Try kita pergi solat dulu. Kita meeting lepas solat zuhur pukul 2. Sekejap je masuk meeting, keputusan bersama. 2:30 habis dalam mesyuarat. Senang je, kan? Sungguh terang lah tuan-tuan. Meeting ke, pekerjaan ke, solat dulu. InsyaAllah rahmat dan berkat akan datang. Baik, adalah terlalu buruk bagi seorang mukmin apabila masuk waktu solat padahal dia sedang sibuk dengan kerja dunia. Masuk dah waktu solat, dia sibuk fikir benda lain. Allahu akbar. Dunia ni bukan saja, ya, tidak meninggalkan kerja-kerja itu, maka dia bukan saja tak tinggal kerja dunia, malah tidak segera mendirikan solat yang difardukan oleh Allah ke atasnya dan menunaikannya. Tuan-tuan, saya pernah menjala waktu maghrib. Dia cerita, saya lepas asar pergi menjala. Bila masuk waktu maghrib tu, Allahu akbar tu, saya kata kepada anak-anak, kawan-kawan penjala, okey, stop, letak jala tepi. Azan, seseronok saya azan. Azan kat tepi pantai. Allahu akbar kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Nak ceritanya, kita jala
kita solat kat tepi pantai ni, kita solat tepi pantai, lepas azan, lepas solat, jala dapat udang banyak lagi. Tuan-tuan, masya-Allah. Senang hati tuan-tuan. Pakai baju ni, biasalah baju basah. Basah tak bukan masalah. Solat ni atas pantai ni kan. Nabi kata ju'ilal ardu liya masjidah. Saya kata kat kawan-kawan, jom kita solat dulu. Solat sini Ustaz, sini. Kalau kamu balik mesti nak mandi kan. Padahal kita tak payah mandi ni. Bukan wajib mandi. Kita pakai pakaian bersih, cuma basah sebab kita turun dalam pantai. Ambil air laut boleh. Nabi kata, ambil air laut boleh, ya. Nabi kata waktu huru ma'uhu. Nabi kata air laut itu bersih, suci airnya. Masin lah kan sikit, masin, tak ada masalah. Ambil air kumur, masin. Okey, lepas tu solat, masya-Allah. Saya bawa anak-anak saya pergi Kelah. Pernah sekali lah. Ni dekat satu tempat peranginan. Masuk waktu, saya suruh anak azan atas batu. Orang ramai pandang je tengok kan. Lepas tu kita solat baju basah. Okey tuan-tuan, boleh buat. Ajak orang solat kan. Orang ramai ni rasa pelik solat nak menunjuk-nunjuk. Bukan nak menunjuk, kita ajak orang buat baik tuan-tuan. Solat, orang tak datang, itu dia dengan Allah. Ada orang nak tukar baju lah. Tak, budak-budak tengah mandi tak payah tukar baju. Pastikan bajunya menutup aurat kan. InsyaAllah kita solat sama. Bukan riak. Sebab kita dah selalu buat. Riak dia hilang dah, insyaAllah. Kalau orang kali pertama tu dia rasa nak azan depan orang ni kan. Dia karaoke depan orang tak malu. Tapi azan depan orang rasa malu. Pelik sungguh. Dia jadi imam depan orang malu. Padahal dia berdansa depan orang tak malu. Duduk tarian tarian Zimba ke apa, saya pun tak tahu. Orang macam-macam, astagfirullahalazim, macam-macam orang duduk menari depan orang tak malu, tapi nak solat rasa malu. Dia tuan-tuan yang dikasih sekalian, dia lagi dia sebut jelaslah yang demikian adalah disebabkan oleh kelalaian yang sudah menebal di dalam diri, kurang makrifahnya terhadap Allah dan lemah kecintaan terhadap akhirat. Tak ada sebab lain. Orang solat lambat semuanya sebab ini, iaitu lemah kecintaan terhadap akhirat. Mudah-mudahan kita dapat amalkan, hayati bersama-sama tuan-tuan. Jadi kita berhenti sekadar ni, insya-Allah. Topik ini kita akan sambung bulan depan, insya-Allah. Kalau panjang umur, kalau Allah bagi keizinan, kita akan sambung topiknya, hukum haram melengah-lengahkan solat sampai lepas waktu. Kita tidur, sama tidur, lepas waktu subuh haram, berdosa besar. Kita kerja, tiba-tiba masuk waktu maghrib, solat asar belum, haram, dilaknat oleh Allah. Kita akan bicarakan dalam kuliah pada bulan akan datang. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.